Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi, selamat petang ataupun selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ikut program kami ini. Tidak kira masalah sebab ini adalah program secara online. Jadi tadi kita telah bersama dengan saudari Aina untuk part permulaan untuk modul kedua, dan sekarang anda bersama saya Siti Salwanizah BD7 dan juga salah seorang pelatih kaunselor di Unimas. Jadi saya akan menyambunglah sambungan modul kedua, which is kita sampai ke tajuk platform atau medium bagi memasarkan produk secara online marketplace, iaitu melalui media sosial. Jadi mesti tuan-tuan dan puan-puan tahulah serba sedikit tentang apa platform dan medium yang selalu digunakan orang untuk memasarkan produk ataupun jualan mereka. Cuba tuan-tuan fikir sejenak. Apa platform yang selalunya digunakan? Tik. Jawapan dia kita tengok bersamalah. Jadi yang first adalah Facebook. Facebook, dan kedua adalah WhatsApp. WhatsApp ni dia macam di bahagian status lah. Status WhatsApp, mereka akan post-post produk mereka dan certain orang dia akan tengoklah dan reply gitulah. Tapi WhatsApp ni macam kita tahu dia more personal. Okay. Lepas tu Instagram. Instagram ni memang popular sekarang. Lagi-lagi kepada orang-orang muda, wanita, macam itu. Sebab mereka akan, bila mereka boring-boring kah, bosan-bosan kah, mereka akan tengoklah, scroll dan tengok banyak produk yang dipasarkan kan. Dan platform lain adalah YouTube. YouTube ni pun sebenarnya dikira sebagai social media tau. Nanti saya akan jelaskan lagi macam mana YouTube ni boleh jadi tempat untuk pemasaran produk. Seterusnya Telegram. Telegram juga ada orang menggunakannya sebagai platform untuk berniaga, untuk memasarkan produk-produk mereka, jualan mereka, macam tu. Yang keenam adalah Twitter. Jangan salah sangka, Twitter ni pun digunakan juga untuk ada certain orang menggunakannya untuk pemasaran. Dan kalau kita ke slide seterusnya, kalau kita tengok sekarang trend semasa, trend semasa yang orang gunakan, dan ada juga segelintir orang yang ambil peluang dengan trend semasa ni untuk berniaga, untuk memasarkan pemasaran mereka. Jadi cuba fikir, apa trend semasa sekarang? Dengan pandemiknya sekarang ni, macam mana? Cuba fikir. Jeng, jawapan dia adalah TikTok. TikTok ni memang trend semasa. Kalau pergi mana-mana pun ada je orang yang guna TikTok macam tu. Dan walaupun TikTok ni sebenarnya untuk entertainment, tapi ada orang yang dia bijak mengambil langkah lah untuk menjadikan platform ini sebagai tempat pemasaran. Itulah dia trend semasa. Yang kedua adalah melalui COD. Melalui COD seperti food delivery, ada juga barang-barang macam shopping secara online, begitulah. Delivery lah biasanya, basically dia delivery punya type. Dan ini adalah pemasaran melalui media sosial. Ini daripada kajian Izweni Sheikh Ilyas 2020 yang mengatakan seramai 25 juta pengguna aktif media sosial. Ramai. Yang kedua, media sosial yang paling aktif adalah YouTube 93% dan diikuti oleh WhatsApp dan Facebook sebanyak 91%. Masing-masing banyaklah, tinggilah dikiranya ni, 90 lebih semua. Jumlah penonton pemasaran tertinggi adalah di Facebook, iaitu 24 juta,
Instagram 12 juta dan Twitter 2.63 juta sebulan. Tadi kita tengok media sosial yang paling aktif iaitu YouTube. Tapi untuk jumlah penonton pemasaran tertinggi adalah di Facebook. Okey, kita tengok pula media sosial yang sesuai mengikut target pelanggan. Kalau rasa-rasa produk tu sesuai untuk golongan wanita, platform apa perlu digunakan? Kalau produk yang dijual tu sesuai untuk golongan remaja, di mana platform yang sesuai? Ataupun kalau rasa-rasa produk tu dia universal, siapa-siapa boleh membelinya? Di mana sesuai? Kita tengok. Okey. Kalau kita tengok di Facebook, Facebook ni platform yang sesuai untuk orang yang berusia lah. Sebab seperti kita tahu Facebook ni sudah lama. Dia dari tahun 2000. So, dia di sini dia tulis dalam golongan 55 tahun ke atas, tapi ada juga yang masih menggunakan Facebook ni untuk tempat melihat pemasaran lah, pemasaran online untuk tengok produk-produk. Dan seterusnya pasar khusus kecil. Ini bermaksud banyak juga peniaga-peniaga yang menggunakan Facebook sebagai tempat mereka memasarkan orang punya pasaran. Okay. Untuk Instagram pula, Instagram ni dia sangat sesuai untuk apabila siapalah dia target pelanggan dia adalah millennials. Millennials ni apa? Millennials ni adalah golongan yang lahir pada sekitar tahun 1981 sehingga 1994. Jadi yang lahir pada tahun-tahun ni kebiasaannya adalah bukan kebiasaannya, sekarang sudah berumur dalam lebih kurang 25 tahun dan sehingga 40 tahun ke atas. Jadi dia memang sesuai lah Instagram ni. Lepas tu pengguna yang target pelanggan lain adalah seperti wanita. Sebab wanita ni dia sangat banyak lah di Instagram. Ini mengikut kajiannya. Lepas tu di Twitter pula sama juga millennials dia punya target pelanggan dan juga remaja. Walau remaja masih ada juga remaja yang menggunakan Facebook, masih ada yang remaja yang menggunakan Instagram, tapi mengikut kajian ini ramai lagi remaja yang menggunakan Twitter. Jadi kita pergi ke slide seterusnya, iaitu contoh penggunaan pemasaran di media sosial. Macam mana? Memanglah kita tahu, tadi kita sudah belajar di mana platform-platform sesuai untuk memasarkan produk jualan ataupun apa-apa perniagaan lah. Seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, macam tu. Tapi macam mana pula, mesti anda, tuan-tuan dan puan-puan terfikirlah, macam mana menggunakannya? Contoh YouTube, macam mana tu? Sebab kalau kita tengok biasa di YouTube, video je. Jadi macam mana, lepas tu kebanyakan kalau kita tengoklah, macam ada movie, ada video ringkas, tapi macam mana untuk memasarkannya? Macam itulah. Jadi untuk slide selepas ini kita akan tengoklah macam mana media sosial itu digunakan untuk memasarkan produk-produk jualan ni. Yang pertama kita akan tengok melalui pemasaran melalui Facebook secara posting atau marketplace. Kalau posting pula kita tengok seperti di sebelah kiri. Di sebelah kiri contoh dia bila macam mana mau post, macam mana mahu post perniagaan. Contohnya sebelah kiri. Kita tengok daripada dia punya caption, dari dia punya gambar, macam tu. Lepas tu post je macam biasa. Begitulah pemasaran melalui Facebook. Yang seterusnya di marketplace adalah seperti di sebelah kanan. Seterusnya kita pergi pula pemasaran melalui Instagram. Instagram macam mana? Contoh pemasaran melalui Instagram ni macam mana? Jawapan dia sebagai contoh, bukan jawapan. Contohnya adalah seperti di sebelah kiri. Kalau anda lihat, dia buat akaun khas untuk dia jualan dia. Contoh macam ni adalah dia jual cookies. Mancis lah, nak dia panggil mancis. Dan seterusnya pun sama juga, dia buat akaun khas untuk produk yang dia jual. Supaya bila orang pergi, ini memang laman akaun rasmi produk tersebut. Macam itulah. Dan seterusnya pemasaran melalui Twitter. Twitter macam mana? Mesti dia terfikir.
So pemasaran melalui Twitter adalah seperti kalau contoh di sebelah kiri, dia bagi story lah, story di mana dia bagi pengalaman dia. Dia cakap dia punya review pada tempat tu, macam tu lah. Mungkin boleh juga minta tolong ahli keluarga ataupun pelanggan-pelanggan yang pernah datang untuk bagi review di Twitter mereka. Tempat ni macam mana, produk ni macam mana. Macam itulah di Twitter. Seterusnya pun sama juga seperti Instagram tadi adalah dengan membuat akaun rasmi untuk produk tersebut. Contoh macam ni dia buat akaun dia. Seterusnya pemasaran melalui video di YouTube secara food review. Ini contoh di YouTube melalui food review. Kalau perniagaan yang dijalankan adalah seperti menjual makanan ataupun menjual makanan lah ataupun produk-produk yang makanan. Contoh sekarang kita kan dalam industri kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan mungkin dalam industri catering ini. So macam mana untuk memasarkan makanan, macam mana tarik pelanggan, pasaran melalui YouTube adalah melalui food review. Contoh dia adalah seperti di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Di YouTube juga boleh menggunakan memasarkan produk seperti makeup ataupun barangan lain, barangan harian lain. Contoh dia adalah seperti di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau ikut trend semasa pula macam mana? Contoh trend semasa adalah melalui review dari para influencer. Ini contoh yang saya jumpa lah, di mana dia kan tadi saya sebut TikTok ni adalah untuk entertainment. Orang buat video happy-happy macam tu. Tapi ada juga yang mengambil peluang trend semasa ini untuk mempromosikan produk mereka seperti puan ini, di mana dia dalam video dia berhappy-happy dengan dia punya kawan ataupun pasangan ini, dia masih sempat untuk mempromosikan produknya. Tu. Ataupun mengikut kreativiti sendiri. Ini masih di TikTok ya. Mari kita tengok contoh. Ini contoh dia lah. Tapi mungkin tidak dapat mendengar suara, maaflah. Part yang itu. Kita tengok juga contoh lain. Masih di TikTok. Di sini dia senang je. Dia buat video tentang produk yang dia jual, tapi dia edit dalam video tu apa yang perlu tahu tentang produk ini, tapi dalam cara yang kreatif lah, mengikut trend semasa supaya orang senang tahu apa yang ingin dijual, apa produk tu lakukan dan apa yang bagus. Macam itulah. Ini masih melalui TikTok. Seterusnya kita pergi kepada contoh penggunaan Facebook bagi memasarkan produk. Di sini saya ambil 3 contoh di YouTube. Dia contoh cara bina marketplace di Facebook, cara buat Facebook page marketing dan langkah untuk membuat iklan di Facebook Ads. Mari kita tengok bersama lepas ini. Are you ready? Let's go. First of all, apakah kelebihan jual di Facebook Marketplace? Anda boleh share produk listing anda ke semua groups yang anda join dalam sekaligus. Produk anda akan tunjuk automatically di area yang anda set. Peluang berinteraksi dengan buyer anda. Tidak ada apa-apa charges daripada Facebook Marketplace. So, jom kita tengok bagaimana anda boleh upload produk anda ke Facebook Marketplace. First of all, di ikon atas ini, this plus sign, klik di marketplace listing. Di sebelah kanan sini adalah preview untuk listing anda. So sini akan tunjuk bagaimanakah iklan anda akan tampil, akan keluar kat Facebook Marketplace listing.
So first sekali, just upload product foto anda. Anda dapat upload up to 10 images. And then letakkan nama produk anda. Letak harga produk anda. Selepas letak harga produk anda, pilih kategori untuk produk anda. So di Facebook Marketplace, anda juga boleh jual second hand barang di Facebook juga. So just pilih adakah produk ini new ke ataupun bukan, ataupun lama. Okay. Next, product descriptions. Dalam description ini adalah sangat penting anda letak semua informasi tentang produk anda yang dapat membantu potential customer untuk memahami dengan lebih lanjut dengan produk anda. Okay, so just write whatever descriptions yang dapat membantu customer anda memahami dengan lebih lanjut dengan tentang produk anda. Next, anda juga mesti nak letak cara yang customer anda boleh kontak anda seperti WhatsApp. Secara automatiknya, buyer juga dapat kontak anda dengan menggunakan function Facebook Messenger. So it's best that you can put your WhatsApp number ke dalam listing anda juga so that customer boleh hubungi anda dengan lebih mudah. Jika anda ada jual produk di Shopee, anda juga boleh letak link Shopee anda ke sini. Okay, next locations. Locations adalah sangat penting untuk Facebook Marketplace. Facebook Marketplace sangat berbeza dengan Shopee dan Lazada. Ini adalah kerana kebanyakan orang beli di Facebook Marketplace adalah berdasarkan lokasi produk itu. So for an example, saya tinggal di Kuantan dan saya nak beli baju untuk anak saya. So di sebelah kiri sini, saya akan pilih Kuantan. Dan semua produk ini adalah listed di Kuantan. Dan juga apa-apa produk kategori yang saya pilih pun adalah listed di Kuantan sahaja. So jika produk anda bukan listed di area Kuantan, dia tidak akan muncul di sini. So ia memang adalah sangat-sangat penting anda letak location yang tepat untuk produk anda. Okay, tadi kita sudah tengok macam mana cara bina marketplace di Facebook. Kita lajukan sikit video ni. Telah join Facebook. Di sini dia juga ajar marketplace ni. Di sini dia sedang ajar macam mana preview untuk kita sudah buat posting di marketplace ni kan. Lepas tu bila kita ada group yang kita sudah join, group ataupun group yang public, kita boleh send. Kita boleh tick di sebelah kiri ini, send kepada mana yang kita nak post. Lepas tu kita publish. Jadi apa produk kita tu akan terjual lah. Lepas tu tekan publish. Itu saja. Kalau mau tengok dengan lebih lanjut lagi, boleh pergi ke link yang tadi saya post. Mari kita tengok balik. Ni. Kalau mahu melihat dengan lebih jelas, sebab saya akan lajukan ya, mungkin boleh screen capture slide ni dan nanti boleh search. Okay. Ini video pertama dan video kedua adalah cara buat Facebook page marketing. Dia hampir sama. Kalau mahu mendengarnya, kita dengar sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zul. Video kali ini saya nak share macam mana cara untuk kita buat Facebook page. Okay, video ini dirakam pada bulan Mei tahun 2020. So, seperti yang kita semua tahu, Facebook ni kerap sangat diupdate dia punya interface. Facebook ni dia memang sangat kerap. Setiap bulan, mungkin setiap 6 bulan, setiap tahun, kemungkinan cara untuk buat fanpage dah tak sama, betul tak? So dalam video ni saya nak tunjuk step by step cara terkini untuk buat Facebook page daripada laptop. Okey, cara saya buat ni saya tunjuk daripada laptop. So untuk mulakan proses buat fanpage, pertama sekali kita kena tahu adalah kita kena ada Facebook personal dulu. So login dalam Facebook personal anda, lepas tu anda akan nampak interface macam ni, betul?
So ini nama dia home feed, dekat news feed dekat kita punya Facebook personal. Dekat atas ni kita tengok kita ada menu untuk logout Facebook dekat sini. Kat tepi ni pula kita ada button home dan kat sini kita ada button create. So dekat button create ni kita nak buat Facebook ad boleh, klik pada ads. Kita nak buat group boleh, kita klik pada group. Dan seperti yang kita nak buat dalam video ni adalah kita nak buat Facebook page. So klik pada page. So klik pada page, tunggu dia loading, dia akan keluar macam ni kat depan. Okay, interface dia lebih kurang sama lagi. So dekat sini kalau kita diberi dua pilihan kat sini, sama ada kita nak buat Facebook page untuk business ataupun kita nak buat Facebook page untuk community ataupun public figure. Contoh kalau anda seorang influencer, anda seorang artis ramai kenali, kita boleh buat page under public figure ataupun community. Tapi kalau untuk business, saya sarankan kita buat page, kita pilih pada kategori pertama iaitu business or brand. Okay, seperti dalam video tutorial kali ini saya nak tunjukkan, saya nak buat Facebook page untuk buat page business saya. Iaitu saya nak buat page untuk saya jual cookies. Cara dia adalah saya akan klik pada get started dekat sini. Dia open satu tab di mana dia minta kita isi, Facebook minta kita isi nama page dan juga kategori page. So saya nak jual cookies tadi. Okay, nama syarikat saya adalah Bubu Agensi Senang Pahat, tapi saya nak jual cookies. So apa nama page yang menarik untuk saya? Okay. Takkan saya letak nama SSM, Bubu Agensi Senang Pahat, nampak kurang menarik, betul tak? So, takkan saya letak nama cookies je, so nampak pun simple sangat. So, saya nak bagi tips sikit dekat sini. Nama page tak semestinya kita kena letak nama syarikat, tak semestinya kita kena letak nama SSM, tak semestinya kita kena letak nama brand. So kita boleh letak nama apa-apa je asalkan nama tu menarik. Ingat, nama page mesti menarik dan mudah orang ingat. Kalau boleh nama tu catchy lah sikit. So nama page saya adalah Cookies Viral Makcik Kia. Okay. Saya tak letak cookies viral, saya letak cookies viral saja, tak ada identiti, betul tak? So saya letaklah nama Makcik Kia kat belakang. So saya nama dia teknik tumpang ombak sebab sekarang pada bulan Mei 2020 sekarang tengah viral isu Makcik Kia. So saya tumpang ombak sikit. Dia ikut trend. Okay. Itu selesai untuk nama page. Ingat nama page tak semestinya nama SSM, tak semestinya nama brand. Letak je nama apa-apa yang catchy, mudah orang ingat, nama tu menarik. Okay, so seterusnya untuk kategori pula. Letakkan kategori yang sesuai dengan kita punya bisnes. Saya cookies ni, kategori bakery kalau tak silap. Okay, yes, bakery. So saya pilih saja bakery. Lepas tu dia suruh kita masukkan alamat dekat sini. So alamat ni bagi yang tak ada alamat office, jangan risau. Masuk je alamat rumah pun boleh. So kalau tak nak orang tahu alamat rumah kita kat mana, tekan tick saja dekat bawah ni. Don't show my address. Only show that this business in the city, state, region. Okay. So saya masukkan address. Misalkan saya dah ada alamat. Okay, saya masuk alamat, masukkan city state, Petaling Jaya. Okay, Petaling Jaya Malaysia. Saya masukkan postcode yang betul. Masukkan nombor telefon. Optional lah, telefon ni tak nak letak pun boleh. Okay, so kita teruskan. Kita pergi tekan continue. Okay, kita dah siap dah, kejap je buat fanpage. Okay, so kita dah settle langkah pertama. Sekarang masuk step nombor 2, iaitu step untuk kita letak hias sikit kita punya page. Kita akan isi profile picture, kita akan isi cover photo. Okay, sekarang ni kita kena upload dulu gambar profile picture. Kena ingat, profile picture dengan yang kat tepi ni, okay, yang ikon petak yang kita nampak gambar bangunan ni, ini nama dia profile picture. Yang kat sini pula, okay, ini kita panggil dia timeline cover photo. So benda ni dua-dua pada saya wajib lah untuk kita isi. Kenapa saya cakap dia wajib? Sebab kalau kita tak isi, page kita nombor 1 tak menarik, tak ada identiti. Lepas tu, bila orang search pula, orang search je cookies ni kat atas ni nanti,
tak keluar nama page kita. Sebab apa? Sebab kita tak isi picture. Okay? Untuk pengetahuan anda, kita hanya perlu isi saja apa yang Facebook minta. Lagi lengkap kita profile, kita guna semua function yang ada dekat Facebook, insya-Allah lagi mudah untuk Facebook keluarkan kita, suggest kita dekat orang lain. So saya tekan saja pada upload profile picture dekat sini. Bila dah siap upload picture, sekarang kita kena upload cover foto pula. Okay, profile picture kita dah upload tadi, sekarang ni cover foto. So cover foto, kita kena cari gambar, kita kena upload cover foto, cari gambar dekat PC. Yang saya dah ada gambar ni. Lepas tu kita tekan je upload. Okey, sekarang kita dah masuk ke fasa terakhir, iaitu cover foto kita dah letak, profile picture kita dah buat, nama page kita dah set tadi, nombor telefon kita dah letak tadi. Sekarang ni fasa terakhir iaitu fasa untuk kita invite friend supaya like kita page. At least okay, kita ada 10 orang pertama yang kita like. So kat sini ni keluar semua ni, tekan je invite. Okay, invite semua kat sini supaya mereka kawan-kawan kita like kita punya page. Okay, so itu saja video tutorial cara untuk buat Facebook page. Ingat, bila kita ada Facebook page ni, nama page kita ni, nama bisnes kita ni dah ada dekat internet, dah ada dekat Google. Jadi ini adalah langkah pertama untuk kita online kan kita punya bisnes. Alright, so kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Itu tadi video cara pembuatan Facebook page marketing. Dia ajarlah dari satu-satu macam mana membuat page marketing. Ni yang seterusnya kita tengok juga pasal langkah untuk membuat iklan di Facebook. Iklan ni iklan tentang kita punya perniagaan. Macam mana kita nak iklankan. Tadi kita sudah belajar pasal posting, pasal buat page, pasal marketplace. Sekarang kita video ni dia nak ajarlah macam mana buat kita punya perniagaan tu menjadi iklan. Betul-betul iklannya. Cara dia kita tengok bersama. So, untuk information korang, sebelumnya korang buat video di Shopee, cuma nak buat ads Shopee semua, korang boleh check dekat YouTube aku, korang tekan profile aku dan tengok. So, back to Facebook ads. Untuk buat Facebook ads, first yang paling utama korang kena ada Facebook page. Itu senang je korang nak buat. Korang boleh Google ataupun aku rasa korang semua yang tengok video dah tahu macam mana nak buat Facebook page. Bila korang dah ada Facebook page, terus Facebook page korang. Tekan kat sini. So yang ni aku guna layout baru kat Facebook ni. So yang korang mungkin layout lain sikit, tapi aku rasa function ni sama je, korang boleh tengok kat situ. So untuk ads ni, aku gunakan salah satu page yang aku ada, which is Perversia.my. So kali ni aku nak iklankan hand sanitizer dan face mask dekat page ni. So ni aku contoh je lah untuk korang. So mula-mula kalau korang Facebook ads, korang pergi kat post. Kat post korang tu, korang akan tengok satu simbol ni, post. So ni yang paling simple lah untuk korang buat Facebook ads. Dia ada dua, satu lagi post ni, satu lagi dekat ads ni. Korang boleh buka ads manager, tapi yang tu aku buat dekat next video. So ni aku ajar yang basic dulu. Boost post. So korang tekan kat sini kalau korang nak boost post ni ataupun nak buat Facebook ads untuk post ni. So dia akan keluar macam ni. Dan kalau korang perasan korang tengok hand sanitizer aku nak iklankan hand sanitizer dengan face mask tadi. So buat masa sekarang Facebook dia tak bagi buat yang related dengan COVID-19 lah. So possibility untuk ads hand sanitizer dengan face mask tu susah sekarang aku.
So ni aku buat sebagai contoh lah, orang boleh buat mana-mana ads. Nak jual kuih ke, nak jual basikal ke, nak jual phone, everything lah. Nak service atau cellphone ke. And then first thing korang nampak dekat sini, audience. So untuk buat ads, korang kena tahu niche produk korang. Lepas tu target market korang. Maksudnya kalau Niche tu area, korang jual kasut, kawasan. korang target Niche tu kawasan. sama ada dekat student ataupun dekat kerja, golongan tua ataupun kasut produk. Dan korang boleh juga target based on geografi, based on umur. Jadi banyak lagi. So tengok, so you choose through targeting. Ini so yang ni aku dah buat. Kalau yang korang yang baru buat tu dia tulis page. So untuk face mask ni, pilih orang umur 18 ke 50 tahun. Tengok S aku. Jantina dia aku pilih semua. Tidak apa. So yang ni area Kuala Lumpur. Korang boleh ubah mana-mana. Tak pun kalau korang nak target daerah pun boleh, kampung pun boleh. Tapi pakai itu salah. So ni ada target boleh. Lalu tips ni untuk orang kena tidak membazir kos korang buat ads. Korang kena bagi betul-betul spesifik yang mana korang kena tahu produk korang. Jadi kalau korang main target je, korang macam korang letak Malaysia umur 15 sampai 30 tahun, so semua akan tengok ads korang. Dia akan makan duit korang, kos korang untuk orang ads. Tapi orang yang tengok tu belum betul-betul korang dengan kaji dulu produk orang sebelum korang buat. Maksudnya di sini dia ajarlah untuk elakkan pembaziran minyak untuk menghantar COD dan semua tu lah. Mungkin boleh pergi ads manager korang akan cover for the next video. Terus save audience, dan korang boleh target orang yang pernah like page korang ataupun member diorang. Korang boleh buat custom ni korang buat dekat ads manager tadi. Dekat situ lagi pilih kalau macam dekat ads manager tu korang boleh target orang yang kerja mana, nak travel berapa minggu, pakai phone apa, Android. Tapi yang ni kita fokus yang basic bagi orang faham tu. So, pilih kat sini. Dan post korang dah tulis ya. Korang dah tulis and then duration. Duration dia buat 5 hari. Budget dah 5 hari tu RM25. So, RM25 sehari. Dan dia akan buat ad mana kat sini. Tekan sini. Dan korang kena top up duit dulu untuk ad sini. Dalam korang boleh top up guna debit card, guna debit card, itu yang biasalah. Dan korang tekan post now. Maksudnya tadi ads ni perlu bayar lah sebenarnya. Tapi untuk mengiklankan kan? Ads korang. Bila dah dulu kita akan keluar masuk ke sini. Ads dah live lah. So, itulah aku rasa itulah tadi kita tengok langkah untuk membuat iklan di Facebook. Maksudnya di sana perniagaan kita itu menjadi iklan yang betul-betul iklan. Yang kita tidak perlu post. Tapi memerlukan budget lah di mana kita perlu bayar untuk kita buat iklan tu. Macam tu. So tadi kita sudah belajar pasal kita sudah belajar pasal cara bina marketplace di Facebook. Ini marketplace bukan Facebook page, marketplace. Lepas tu kita
kita juga sudah belajar tentang cara buat Facebook page marketing. Lepas tu kita sudah belajar pasal langkah untuk buat kita punya perniagaan itu, tapi dia punya syarat perlu ada itu page marketing dulu, dan kita jadikan produk kita tu iklan, tapi perlu bayarlah. Itulah, jadi maksudnya di sana perlu ada budget kalau mau buat yang iklan itu. Tapi untuk buat marketplace, untuk buat Facebook page marketing tidak perlu bayar. So, daripada video-video itu dan daripada pembacaan yang lain juga, apa yang boleh diringkaskan untuk tips pemasaran melalui Facebook adalah yang pertama, menggunakan cover foto dan profile picture yang sesuai dan menarik. Ini untuk kita grabs orang tu awal-awal. Yang kedua, melakukan survei di dalam posting dalam Facebook bagi menggalakkan komunikasi dua hala. Yang ketiga, sentiasa rujuk Facebook Insight untuk melihat topik yang paling disukai oleh para followers atau rakan di Facebook. Yang keempat, memperbanyakkan posting menggunakan kata-kata dalam gambar. Yang kelima, committed dan konsisten. Yang keenam, memuat naik posting sebanyak 8 kali sehari. Ini saya nak tekankan yang ini sebab kenapa post sekali saja tidak cukup. Sebab bila kita post sekali, contoh kita post pagi, around tengah hari orang tidak akan nampak lagi post tu sebab dia akan orang lain sentiasa post dan kita punya post sudah ke bawah. Jadi bila kita post 8 dalam ni dia tulis 8 kali sehari kan, 8 kali sehari mungkin kita bagi gap dalam sejam 2, mungkin dalam kita post pada jam 9 yang pertama, lepas tu ya post kedua pula pada jam 10 macam tu. Kita bagi dah gap. Jadi kita punya iklan tu akan sentiasa di atas. Macam sentiasa ada lah, orang tidak akan terlepas. Itu maksud dia. Yang ketujuh, kerap melakukan live video walaupun tiada sambutan. Macam ni. Sebab kenapa walaupun tiada sambutan? Sebab setiap orang yang melakukan live video pada awalnya, semua start dari bawah. Dia tidak terus saja berjaya. Dia tidak terus saja dapat sambutan. Dia memang perlahan-perlahan. Macam itulah. Lepas tu yang ke-8, tidak malu atau berasa kurang yakin. Bukan tidak malu, sorry. Yang ke-8, jika malu atau berasa kurang yakin, mulakan dengan memuat naik video lengkap yang memaparkan anda bercakap. Yang ni untuk kita buat, basically dia untuk bina trust. Sebab bila orang nampak kita bercakap, orang nampak kita punya identiti, orang boleh percaya apa yang kita jual. Daripada hanya bercakap ataupun hanya beri posting. Orang tidak kenal siapa yang menjual. Macam itulah. So itulah sahaja daripada saya. Ini semua rujukan yang saya dapat. Jadi terima kasih kerana mengikuti saya dalam menghabiskan modul kedua ini. Diharap anda tuan-tuan dan puan-puan dapatlah walaupun sedikit ilmu tentang macam mana pemasaran melalui platform social media yang ada. Jadi kalau ada soalan boleh tanya nanti di Google Form yang kami sediakan dan juga sebolehnya jawablah. Kalau boleh luangkan sedikit masa untuk menjawab Google Form yang akan disediakan nanti dan beri komenlah untuk kami perbaiki kami punya presentation ini.